Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala nati syifa wal barakat wal futuhat. Sya'nillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li wazira min ahli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nas'alullaha at-tawfiq wal hidayah ila siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan sambung muka surat yang ke-13. Ya. Faedah. Qala musannifu hafizahullah wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa fid darain amin ya rabbal alamin. Faedah. Telah berkata Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dengannya bagi kita. Katanya, kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin, kata dia apa? Hikmah pada mengucap dua kalimah syahadah itu sebagai satu rukun daripada rukun-rukun Islam, serta tidak boleh dipisahkan salah satu daripada keduanya, adalah bahawa syahadah, yakni penyaksian bagi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hakikat, dan penyaksian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan syariat, dan syariat itu tidak boleh dipisahkan daripada hakikat. Selesai kata dia. Maka kata Imam Abdullah bin Muhsin Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dia kata apa? Kenapa hikmah mengucap dua kalimah syahadah itu salah satu daripada rukun-rukun Islam. Daripada 5 rukun Islam, tiba-tiba terlekat di situ yang disebut sebagai mengucap dua kalimah syahadah sebagai salah satu syarat kepada melengkapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebagai salah satu syarat daripada melengkapkan rukun Islam yang 5 tadi. Dan kalau kata kita tolak rukun syahadah tu tadi, maka terbatallah keempat-empatnya. Kalau kita tolak salah satu daripada 4 yang ni pula, maka terbatallah yang satu, iaitu rukun yang pertama, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Tak nak puasa. Kenapa tak nak puasa? Tak wajib. Tolaklah tu. Maka terbatallah syahadah. Nampak? Tak nak semayang. Kenapa tak nak semayang? Tak wajib. Terbatallah syahadah. Tetapi kalau dia langsung tak bersyahadah, empat-empat ini pun tak terpakai. Tak terpakai. Walaupun dia semayang, dia puasa, dia berzakat, wa imma kalau kata pergi haji sekalipun, tapi awak tak pernah mengucap pun katanya. Kod lah kod. Tapi tak logik lah kan, tak munasabah. Kenapa mesti ada? Katanya, serta tak boleh dipisahkan salah satu. Tak memada, maka di sini kata ulama, tak memada hanya sekadar la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah.
Ataupun tak memada asyhadu an la ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal apa? Kalau mati cukup. Kalau orang meninggal, padalah. Kita ajar dia kan, nampak nazar teruk lah apa. Kita pun cakap kat dia, mengucap bang, la ilaha illallah. Kita suruh dia mengucap. Dia pun la ilaha illallah. Cukup tak? Cukup dah. Selesai dah. Tak payahlah Muhammadur Rasulullah. Dia pun Muhammadur Rasulullah. Tak payah. Cukup dah pada hak tu. Kan? Jangan duduk tengok drama TV sangat. Drama TV dia komplit. Asyhadu an la ilaha. Yang pelik tu tengah hak-hak tu dan juga tu. Kan? Tengah duduk. Dan bila orang ajar mengucap boleh diikut. Kan? Maka dari sini kata ulama, memadalah mana-mana disebut. Kalau disebut Allah pun cukup dah. Kalau disebut hu pun cukup dah. Kalau disebut Allah, pun tak apalah. Maknanya ataupun kumat kamit pun cukup dah. Tak mesti nak dengar kat telinga. Nampak dia dah tu kumat kamit bila kita sebut la ilaha illallah. Nampak dia. Dia ngikut dia tu dah tu, sangka baik dia ngikut, mudah-mudahan. Ya tak? Sebab penting juga syahadah bila nak mati, kerana Nabi SAW sebut man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam syurga. Baik. Maka dia kata, apa pasal? Tak boleh pisah pula tu. Kerana adalah bahawa syahadah, yakni penyaksian bagi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hakikat. Hakikat iaitu orang panggil satu perkara yang tinggi. Dibahaskan. Hakikat kepada seorang tu Islam mestilah beriman kepada Allah. Mesti. Maka bila mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini Allah Ta'ala tu wujud, Allah Ta'ala tu esa, Allah Ta'ala tu berkuasa, dan segala yang selayaknya pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka itu adalah merupakan hakikat yang mesti dia beriman, mesti dia panut, mesti dia ikut. Mesti. Dan katanya pula, dan penyaksian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan syariat. Nampak? Bila kita sebut la ilaha illallah, itu adalah hakikat. Muhammadur Rasulullah itu adalah syariat. Tidak sempurna hakikat tanpa adanya syariat. Tak sempurna juga syariat tanpa adanya hakikat. Oh, okey. Macam ada orang dia nak masuk Islam, kemudian kita sebut wa asyhadu anna Isa Rasulullah juga disebut. Kenapa? Itu tu kalau dia tak sebut pun tak ngapa, sebut pun tak ngapa. Atas sebab apa? Sebab itu nak takkidkan lagi, nak nguatkan lagi, nak tahqiqkan lagi, nak tahqiqkan lagi. Ya, kepada orang Kristian, sebab dia kata asalnya Isa ibnullah. Isa tu anak Allah. Maka kita nak kabarkan dia menyaksikan Allah Ta'ala tu Tuhan, Rasulullah tu utusan. Maka standard kedudukan Nabi Isa tu juga adalah setarafnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tu hak baru-baru ni lah, kan? Nak kuatkan lagi je. Tu tak ada jejak apa. Tapi yang terahnya dua ni, tu mesti. Sebab setakat ni saya tak pernah jumpa lagi lah ada pandangan ulama yang kata tak boleh sebut wa anna Isa Rasulullah. Dan sesungguhnya Isa itu adalah Rasulullah. Tak pernah lagi ada ulama yang sanggah. Wallahu a'lam. Mungkin kau ada tuan-tuan jumpa, hak tu saya tak tahu. Tapi setakat saya pembacaan saya,
Nak setakat yang saya tahu, tak ada yang kata melarang. Maknanya boleh, tetapi terah tu mesti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak? Biasalah adalah khilaf-khilaf. Termasuklah kita dah bahas dah sebelum ni, kalau tak sebut asyhadu sebagai ulama tolak, tak sah Islam dia. Mesti ada asyhadu. Tapi Imam Nawawi kata memadalah walaupun menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Jadi di sini kita tengok bahawa menyebut la ilaha illallah itu adalah hakikat ubudiyah. Tak? Hakikat kita ni sebagai seorang beriman mesti ada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkaitlah bawahnya beriman dengan malaikatnya, beriman dengan hari kiamatnya, beriman dengan qada dan qadarnya, terkait di situ. Bila sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di sana terkait dengan segala perkara yang terkait di dalam rukun Islam, iaitu syariat, puasa, sembahyang, zakat, haji. Terkait. Maksudnya apa? Tak sempurna kalau seorang tu kata saya beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada qada dan qadar, beriman pada hari kiamat, tapi saya tak nak sembahyang. Tak sempurna. Tak sah. Ya. Itu sebabnya kita tolak pandangan-pandangan. Ada sebahagian orang yang mengaku diri dia ni orang hakikat lah, apalah. Tak, sembang pun sembang tak cecah bumi ni. Kan? Menyembang ni kira maqamat dia lah. Tak, aku adalah aku, kamu adalah aku. Pening. Tak, kita tolak sebahagian daripada puak-puak ni. Ya tak? Dia ni ada orang betul-betul zauq ni apa? Tenggelam dalam, orang panggil ma'rifatullah. Betul. Memang dia tenggelam sungguh. Dan tenggelam ni pula bukan boleh buat-buat. Tenggelam dalam zauq ni bukan boleh buat-buat. Dia bila dah sampai satu waktu, sampai satu tempoh, sampai satu tahap, bila Allah Ta'ala berkehendak, orang tu akan dapat rasa nikmat tu. Bukan benda boleh buat-buat. Tak. Tapi ada hari ni ramai orang yang buat-buat. Itu bukan zauq. Hak tu PA, perangai. Bukannya hal. Tak adanya hal. Tu memang perangai. Nunjuk macam dia tu dalam hal da'ah. Tak. Kadang-kadang mulutnya tasawuf, hatinya dunia. Ni kita takut. Ramai. Mulut tasawuf, Masya Allah, cerita dunia akhirat ni, ya Allah. Sebut dunia ni, mak, dunia ni kita jangan bawa masuk dalam hati. Cakap sedap. Nak betul. Tapi cik bari. Nak tengok orang tu dunia bawa masuk dalam hati ke tidak? Tuan-tuan bawa dia pergi mana-mana berjalan, ajak dia cari tempat tidur yang tak ada aircon. Tengok akhir macam ni. Kalau boleh ngulin ngelantang, orang pergi ke atas lantai pun boleh lena, benar lah dunia tak masuk hati. Tapi kalau kata Allah, tak ada aircon, panas. Ni lantai pun tak ada kapet ni. Simen ni, bukannya mozaik katanya. Kalau itu pun rasa tak selesa, rentikan berlagun. Awak ni, dunia ni semua cik. Kan? Kita ni tuan-tuan tu kata, boleh cerita je lah, ulama-ulama, tok-tok guru, orang alim besar. Ya? Dunia tak masuk hati ni. Betul. Ulama-ulama dulu. Kan? Ada kisah. Saya pernah terbaca kisah seorang ulama besar di Mekah. Syekh Muhammad Alawi. Dia pernah, dia bawa anak murid dia, dia beritahu kat anak murid dia, tolong cari hotel yang paling mahal. Saya tak ingat Syekh Muhammad ataupun apa tu Habib Omar, saya tak ingat antara dua orang. Cari hotel paling mahal. Tapi dia pesankan anak murid dia, bawa tiko sekali ya. Cari hotel paling mahal, bawa tiko sekali. Bahasanya kalau kita Kuala ni paling mahal ke Sherina. Sekarang lah. Berapa dah? Pak, 200 kali. Saya tak pernah lah pergi makan cucur udang pun RM14 6 ketui.
rendah pergi makan lah. Itu pun sebab kawan tidur situ. Dia ngajak minum, saya kata hujan. Minum je lah kat kafe, ingatkan murah. RM14, 6 ketui. Hari sedap. Kalau tak sedap, malat juga rasa. Nak, tara RM14 pun ada 2 pinggan juga. Nampak sebab sedap tu lah. Kan? Tapi nak ceritanya, bawa cari hotel paling mahal. Kalau kita di sini ni ke Sherina lah. Dulu apa hotel besar kat Kuala? Rest House dulu. Sekarang belagak ke Sherina. Tu belum ada Hilton lagi tu. Boleh kat Mekah orang tak tengok dah Hilton tu. Nak tidur Hilton di Mekah ni kira kita orang Malaysia dengar kat sini, Hilton. Orang kat Mekah Hilton. Kan? Bukan dia kata command tak. Standard tu kan. Tapi kita kat Malaysia ni janganlah. Maknanya macam tu lah. Cari hotel 5 bintang, 6 bintang, 4 bintang. Contoh. Ada. Bawa. Pergi tuan-tuan masuk dalam bilik. Duduk dalam bilik tu. Dia bentangnya tiko tadi. Tiko mengkuang. Bukan macam tu lah. Tiko hak beli kat Padang Sor tu. Bentang tiko tu. Dia kata kat anak murid dia, jom kita tidur bawah ni, katanya. Kalau tuan-tuan agak-agak apa ni? Tilam hak tu bukannya koman. Hak jenis hotel mahal-mahal ni kan. Letak punggung pun melantun balik. Tinglam rumah kita, letak punggung tenggelam terus. Walaupun ada spring pun habis dah. Tapi bayangkan tuan-tuan, ni katakan tak bawa dunia dalam hati. Lalu dia tanya anak murid dia, macam mana? Seronok. Kata dia kepada anak murid dia, macam ni lah dunia. Tak? Bila kita duk rasa nak seronok dengan dunia, macam ni. Ambil tika ni letak, kamu rasalah sebenarnya. Kalau betul dunia kamu tak seronok hati, inilah dia ni. Mun kalau boleh buat. Tak? Saya cakap siap-siap. Kalau orang beri hotel Eropah itu, berilah. Nak cari tidaklah. Tak ada pasal. Lagi ada. Habis kita jarah. Ya. Lagi ada apa? Sukat, boleh sukat bilik tu. Sukat habis kan? Nak. Balik tu siap ambil lagi. Sabun-sabun jadilah. Kan? Kita. Tak? Apa? Kenang-kenangan weh. Bukan senang nak datang lagi dah. Kan? Yang syok tu kopi gula habis mau sapu buat balik. Tu orang kita kan. Tapi nak cerita tentang itulah hakikat dunia. Kan? Kalau tak bawa masuk dalam hati, alhamdulillah. Jangan mulut je bercerita tasawuf. Jangan mulut je kata Allah, kan. Kita ni, tu kata hidup ni kena jujur. Jujur dengan diri sendiri, bukan jujur dengan orang. Kan? Jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan diri sendiri ni yang payah. Bukannya jujur dengan orang. Jujur dengan orang ni boleh. Apa sahaja orang nak, kita boleh ngaku, boleh sanggup. Tapi bila mari nak jujur dengan diri kita sendiri. Nah, Allahumma ghafirli. Nah, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Allah, ampunilah aku. Nah, bima yaqulun, dengan apa yang telah mereka katakan. Wasturni, bima Allahumma ighfirli bima yazun. Ya Allah, ampunilah aku dengan apa yang mereka sangkakan. Wasturni bima yaqulun, dan lindungilah aku daripada apa yang telah mereka katakan. Maksudnya apa? Bukan, saya tak ingat matan doa, tapi Abu Bakar kata gini. Ya Allah, ampunilah aku dengan apa yang telah mereka katakan. Dan juga lindungilah aku daripada apa yang mereka tidak tahu. Wala tu'akhizni bima yaqulun, janganlah jadi sebaliknya daripada apa yang telah mereka katakan. Nampak? Ni doa Abu Bakar. Ya Allah, jangan jadi aku ni macam ampunilah dosa aku atas apa yang telah dia bercakap pada aku. Dan janganlah kamu zahir dan janganlah pula dan peliharalah dan jadikanlah aku seperti mana yang telah mereka sangkakan. Wala tu'akhizni bima yaqulun, janganlah jadi macam mana telah janganlah jadi sebaliknya. Wala tu'akhizni, maksudnya
sebaliknya Allah Ta'ala buka aurat kita, rahsia kita. Jangan. Itu sebab doa. Jangan kita seronok, orang muji seronok. Itu kata kena jujur dengan diri. Kalau lemah, ngaku lemah. Kalau tak betul, ngaku tak betul. Kalau salah, ngaku salah. Sebab tak ada orang yang beranak-beranak terus jadi pandai, kan? Tak ada orang yang dalam hidup dia buat semua betul belaka, tak ada. Mereka Rasulullah, Nabi je. Tak, kita Allah banyak salah dari betul. Cuma Allah Ta'ala zahir yang baik-baik kita ni pada orang. Kalau Allah Ta'ala zahir hak buruk-buruk, tak tahu nak letak muka tang mana. Bukan kata tuan-tuan, saya bersama. Kalau Allah Ta'ala zahirlah buruk kita, dosa kita, agak-agak nak jejak kaki masjid ni, jejak kaki pun tak. Kau pun tahu Ustaz Bakri tu, dia duit yang dia kutip kat kita tu, wakaf tu habis semua dia belanja joli seorang. Tak sampai pun ke sekolah. Betul lah pula cakap tuan-tuan tu, contoh. Benda tu betul dia kata. Kata dia saya buat wa'iyazbillah, tak lindung pada Allah. Tengok tu, budak tukar sport ring baru. Kereta tak tukar lagi kan. Sport ring pun tak tukar kan. Langgar dia enjin pula baru ni, tak tahu nak kata apa dah lah. Kan. Tapi nak cakap kan, tak orang duk kata. Agak-agak saya nak datang sini tak? Tak datang lah. Kalau tambah pula betul kita buat. Kalau fitnah, gagah lagi datang nak jawab. Tak. Tapi kalau betul, nak datang. Ya Allah. Itu yang kita takut. Tapi ada orang, dia tak malu dengan dosa dia. Ada pula orang jenis orang itu. Tak. Itu demo dia cakap. Orang lain kan tahu. Sudah. Jangan. Tengah Allah Ta'ala lindung, tu kata kena jujur dengan diri tu. Jangan sampai akhirnya terbocor habis tentang siapa kita. Wa'iyazbillah. Kemudian, dan syariat itu tidak boleh dipisahkan daripada hakikat. Syariat dengan hakikat ni kena berkawan, tak boleh pisah. Tak boleh. Maknanya mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kena ada. Kalau Muhammadur Rasulullah mesti ada la ilaha illallah. Habis. Bermaksud bahawa kedua-duanya itu seperti benda yang satu, yang tidak boleh dipecahkan antara keduanya. Bendanya sama je, satu je, tak boleh pecah. Kalau kamu pecah yang ni, tak boleh. Kamu nak pecah yang ni pun tak boleh. Mesti kamu satukan, mesti kamu sekalikan. Sebab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dhikrak, dan kami julang tinggi bagimu, iaitu nama Muhammad, sebutan namamu. Wa rafa'na laka dhikrak, kami julang tinggi namamu, bagimu, sebutan namamu. Iaitu julang tinggi apa? Bila disebut nama Allah, maka mesti juga disebut nama Nabi. Kan? Contoh, telah datang di dalam tafsir pada maknanya, tidak aku disebutkan melainkan engkau wahai Muhammad, juga disebutkan bersamaku, seperti bila mana kita mengucap syahadah, kita baca tasyahud, kan? Baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak? Allah angkat, mesti juga sebut tasyahud waktu tahiyat, mesti ada nama Allah dan nama Rasulullah. Dalam azan, tok bila kita azan, tok bila kita qamat, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada. Dua-dua dia kena sebut. Dalam khutbah Jumaat, walaupun dia bukan sebahagian daripada rukun, tetapi dah jadi kebiasaannya, khutbah mesti sebut juga. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kena ingat, syahadah di situ tidak termasuk dalam bahagian selawat. Sebab baru ni heboh, ada seorang baca khutbah,
Tapi bukan di Perak, di negeri lain. Dia baca khutbah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ahdal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Jenuh, unggah. Apa? Mana selawat? Wa ala alihi tak masuk dalam selawat. Nampak? Jenuh dah. Itu sebabnya minta Allah Ta'ala lindung kita daripada cuai hobi itu. Tapi nama Allah dan nama Nabi berserta. Maknanya itu Allah Ta'ala memuliakan, merafakkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diriwayatkan dalam sebuah kitab mengisahkan bahawa ketika mana Nabi Adam alaihissalam dibawa keluar daripada syurga, antara munajat Nabi Adam tu, nah, selain daripada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin tu, daripada doa itu Nabi Adam juga pernah menyebut dalam sebuah kitab mengatakan bihaqqi Muhammadin ghafartani, dengan haknya Nabi Muhammad ampunilah aku ya Allah. Lalu Allah Ta'ala tanya, hai Adam, mana kamu tahu pasal Muhammad? Kerana kata Nabi Adam, bila aku ditiupkan roh dalam jasad aku buka mata, aku tengok di tiang-tiang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sedangkan Muhammad tak ada lagi. Tapi tentulah Muhammad ni orang yang istimewa, kerana namanya tercatat pada tiang-tiang arash bersama dengan nama kamu wahai Allah. Maka dengan sebab itu aku minta ampun kepada kamu wahai Allah dengan haknya Muhammad. Nah, itu yang disebutkan dalam sebuah kitab, kan? Tapi nak ngabarkan nama Rasulullah itu nama yang special. Pun begitu, dalam sirah menyebutkan, sebahagian ulama kata nama Nabi hanya nama Nabi je. Nama Rasulullah hanya nama Rasulullah. Dan Rasulullah seorang je pakai nama Muhammad. Itu pandangan yang masyhur. Pandangan yang masyhur lah. Orang kata nama Nabi ni tak ada siapa pakai dalam dunia melainkan Rasulullah sebelum Nabi lahir. Tetapi sebahagian ulama sejarah menceritakan bahawa nama Nabi ini juga, Muhammad ini, pernah dipakai oleh dua orang sebelum Nabi. Ada. Ini pandangan ahli sejarah. Ni maklumat je lah, bukanlah nak suruh berbahas bergaduh dengan orang. Cerita je. Tuan-tuan tahu lah, oh rupanya gitu. Tapi pandangan kuatnya ialah nama Nabi itu je satu. Tapi dalam ulama tarikh ada menceritakan kisah 3 orang yang ada nama Nabi selain daripada Nabi Muhammad, ada 2 orang lagi. Iaitu ceritanya begini. Tok Nabi dengan 2 orang kawan dia. Saya tak ingat namanya siapa. Dia ni kawan kamcin, kawan rapat. Pergilah dagang ke Syam. Tok Nabi Abdul Muttalib ni pergi dagang ke Syam dengan 2 orang kawan lagi. 3 orang lah. Sampai di Syam, maka berjumpalah dema dengan seorang rahib, seorang padri. Di tempat gereja itu. Maka kata padri itu, dia kata, kamu dari mana? Kami daripada Mekah. Oh, katanya. Nanti kata padri itu, di negeri kamu akan lahir seorang lelaki yang bernama Muhammad. Dan dia ni akan jadi orang yang membawa kebesaran dan juga orang yang membawa keagungan yang hebat pada negeri kamu. Dan dia akan mengubah dunia ni. Cakap di padri tadi. Maka baliklah 3 orang. Balik-balik, masing-masing naruh niat nak bubuh nama anak Muhammad. Maka 2 orang ni dapat anak lelaki. 2 orang ni dapat anak lelaki. Dua-dua bubuh nama Muhammad. Orang ni pun nama Muhammad, yang tu pun segi seorang dapat anak lelaki pun nama Muhammad. Tok Nabi tak ada lah anak. Waktu tu belum berkahwin dengan Halah, kakaknya Sayyidatina Aminah. Panjang cerita tu. Tapi nak cerita jugalah. Cerita pasal Nabi bukannya rugi. Maka tak adalah anak lelaki dah. Abdullah je lah. Abdullah pula tak kahwin lagi waktu tu.
Kan? Sayyidina Abdullah lah riwayat kata ada dua. Umur 25, ada pandangan kata umur 28. Dia kahwin. Tak. Abdullah dia kahwin umur 25, ada yang kata dia kahwin umur 28. Itu pandangan yang masyhur lah. Baik. Jadi tok Nabi tak ada siapa nak buh nama Muhammad. Duk berangan-berangan kut dapat cucu, ku nak bubuh nama Muhammad. Takdir Allah Ta'ala, tak lama lepas tu Abdullah pun kahwin, dapatlah anak nama dapat menantu nama Aminah. Tak lama kemudian Aminah pun mengandung, tak lama lepas tu lahirlah Rasulullah dan dibubuhlah nama Rasulullah itu Muhammad. Lepas tu baru lahir Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni sebaya dengan Nabi. Sayyidina Hamzah ni kalau dengan tok Nabi dia jadi pak saudara. Kalau dia dengan mak Nabi, ikut jalur mak Nabi, dia jadi sepupu. Kan? Itu Sayyidina Hamzah. Jadi nak ceritanya, tapi jumhur kata nama Nabi tu dia seorang, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang hak tu sudahlah. Ni sekadar maklumat. Kan? Sekadar maklumat. Kemudian Sayyidina Imam Abdullah ibni Alawi Al-Haddad menyebutkan, sesungguhnya Islam itu adalah semata-mata amal sahaja. Iman adalah semata-mata ilmu dan kepercayaan. Dan ihsan itu menghimpunkan antara keduanya. Nampak? Dia kata Islam adalah semata-mata amal. Amal, sembahyang, puasa, zakat, haji, kan amal. Islam itu adalah amal. Puasanya amal, zakatnya amal, hajinya amal. Beramal pasal gitu. Benda beramal. Islam, iman pula adalah semata-mata ilmu dan kepercayaan. Ilmu ni apa? Pengetahuan, tahu. Dan juga percaya. Pernah jumpa Nabi? Tak pernah. Tapi percaya ada Nabi? Percaya. Pernah tengok Allah? Tak pernah. Tapi percaya ada Allah? Percaya. Pernah tengok malaikat? Tak pernah. Tapi percaya ada malaikat? Percaya. Pernah tak tengok syurga? Tak pernah. Pernah tak tengok neraka? Tak pernah. Tak. Ada seorang sahabat kecil, nama dia Al-Harisah. Tak. Dia kata, di suatu hari Rasulullah tanya, wahai Harisah, bagaimana keadaan kamu? Bagaimana keadaan kamu? Kata Sayyidina Harisah, insya-Allah keadaan saya hari ini ya Rasulullah, dalam keadaan saya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dalam keadaan bersungguh-sungguh. Terdiam Rasulullah. Sedangkan orang yang paling beriman ni adalah Rasulullah. Paling kuat iman. Tiba-tiba Harisah cakap macam tu. Maka kata Nabi, apa buktinya wahai Harisah kamu beriman kepada Allah dengan bersungguh-sungguh tadi? Kata Harisah, tidaklah aku bangun ya Rasulullah pada waktu pagi, melainkan aku melihat akan pintu-pintu syurga dan ahli-ahli yang berada dalam syurga, yang menyebabkan iman aku bertambah. Dan tidaklah aku bangun pada pagi-pagi, aku melihat akan neraka, di dalamnya akan azab-azab orang yang diazab, menyebabkan lagi bertambah iman aku kepada kamu ya Rasulullah. Dia jawabnya begitu. Maka Rasulullah kata, betul apa yang kamu cakap wahai Harisah. Maka kekellah dengan keimanan kamu. Kita tengok syurga tak, tapi kita beriman. Yakin ada ke syurga tu? Ada. Neraka ada? Ada. Mika pernah tengok? Tak pernah. Tu Mika percaya. Teman percaya apa yang Allah Ta'ala khabar, apa yang hadis khabar. Awak percaya je apa Nabi bawa. Mana beriman? Itu ilmu. Itu yang dikatakan pengetahuan. Itu yang dikatakan tak tahu. Tak tengok pun, tapi percaya. Kemudian dia kata lagi, dan ihsan itu menghimpunkan keduanya, antara iman dan Islam. Maka ihsan itulah yang menghimpunkan. Itu sebabnya kita sebut, sebelum ni pun kita dah sebut dah dalam kuliah sebelum ni kan, bagaimana iman itu, ihsan itu ada tiga. Ihsan tu ada tiga.
Kitab kita sebelum ni pun cerita macam tu. Pertama, orang yang tahap ihsan yang paling rendah, yang paling bawah ialah beramal kerana takut masuk neraka, nak masuk syurga, harap pahala, takut berdosa. Tu bahasa mudah takrif. Yang kata iman tu beramal kerana nakkan pahala, takut masuk neraka, takutkan dosa, nak masuk syurga. Itu selemah-lemah iman. Bukan selemah iman, itu serendah-rendah ihsan silap. Yang kedua, maqam yang kedua, apa dia? Iaitu orang yang beramal kerana mengharapkan redha Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah. Hak ni maqam yang kedua. Kedudukan yang kedua. Beriman ke Mika? Beriman. Ngapa Mika semayang? Kerana nak dekat diri dengan Allah. Kenapa Mika puasa? Kerana nak dekat diri dengan Allah. Kenapa Mika bayar zakat? Kerana nak dekat diri dengan Allah. Bukan kerana pahala dah, bukan kerana dosa dah. Kenapa Mika puasa bulan Rejab ni? Kerana nak dekat diri dengan Allah. Mika tahu ke dema khabar tak ada hadis sahih pun kata puasa tu? Nabi khabar puasa sunat pada bulan-bulan haram digalak. Walaupun hadis tu dhaif. Aku beramal, aku nak puasa sunat. Cerita pahala tak ada pahala. Nabi suka orang puasa. Allah Ta'ala suka. Puasa dah. Ya, kawan tu dah. Kadang-kadang orang kita ni dia gemar bergaduh. Buatnya tidak. Mari bulan Rejab bergaduh pasal hadis bulan Rejab. Esok Syaban tu. Ni 10 Syaban ni tak ada baca Yasin 3 kali. Tu ni kau buat apa? Tengok TV. Lagi teruk. Ya lah kawan nak baca 3 kali. Dia nak baca 3 kali ke, 10 kali ke, 100 kali ke, hak dia. Ustaz dia beramal. Tak ada siapa mengata ada hadis kata, tak ada. Cuma ulama sebut amalan salafus soleh. Saya suka bawa pasal bulan Rejab ni. Ada satu frasa dalam sebuah kitab dia sebut apa? Salafus soleh mengatakan bahawa Rejab ini adalah bulan kita bersedia, buat persediaan awal. Maka orang nak main bola, contoh ni heboh ni, Perak nak masuk Liga bola ni, Liga Super. Kau tak tahu kau ada Liga Super lah, maklum dah Covid, stadium tak boleh pergi kan. Nak masuk Liga Super, adakah hanya sekadar duduk je mata? Tak payahlah main weh katanya. Masuk lawan Liga, kita lawan je, lantak lah, terkolap lah. Tak ada. Berambat dulu tepi padang, pusing dulu padang tu, padang DR tu, training, swipok bola, swipok sampai habis berpuluh-puluh biji tengah-tengah padang. Ngapa? Panas badan. Persediaan awal. Macam tu lah Rejab. Dia persediaan awal sebelum kita masuk ke Ramadan. Tuan-tuan nak puasa, silakan. Tuan-tuan nak banyak sedekah bulan Rejab, silakan. Tuan-tuan, bulan Rejab ni kata para ulama, bulan yang kamu kena jaga diri kamu, sebab dia termasuk daripada bulan haram. Kalau bulan haram tu bulan biasa tak boleh buat dosa, bulan Rejab, bulan haram lagi-lagi tak boleh buat dosa. Maksudnya jangan duk mengumpat, jangan apa. Dari sekarang dah training. Latih diri, tak mengata orang, tak cakap itu, tak cakap ini, tak buat maksiat, tak minum arak, tak berjudi, tak berzina, semualah. Segala jenis bentuk maksiat, zahir dan batin. Buang perangai riak, ujub, sum'ah kita tu. Buang. Bulan Rejab. Training. Buang sikit-sikit. Nak buang semua tak boleh. Masuk Syaban, kita dah mula masuk gear dah. Bersedia dah, standby dah ni. Masuk Ramadan, kita tak gayak dah. Kenapa? Puasa. Tak ada rasa apa lah. Bulan Rejab tu jenuh dah puasa. Bulan Syaban puasa. Tak ada rasa apa lah. Bulan Syaban aku pun jenuh puasa juga. Rejab dulu, Syaban pun jenuh puasa. Mari Ramadan ni tak ada apa lah sangat. Letih pun tak ada rasa letih sangat. Kenapa? Aku dah biasa dah puasa. Aku dah biasa dah sedekah. Aku dah biasa dah tak kata kat orang mana nak kata apa. Bulan Ramadan baca Quran je dah. Aku dah banyak buat amal dah. Maka amalan dalam Ramadan aku boleh bawa. Maksud boleh bawa ni apa? Bukan dalam keadaan bila dah masuk Ramadan baru nak buat. Hak tu yang tengah jalan pancit tu. Masuk Ramadan barulah sibuk nak baca Quran. Lepas tu dan dah sampai setengah muka surat, setengah Quran, lepas tu Al-Fatihah.
Tahu-tahu datang balik hari khatam. Tu hari khatam. Kenapa? Hak tengah tu lebur lah katanya. Awak tunggu malam khatam. Kenapa malam khatam ada bunga telur? Dapat duit RM50 kan dekat sekotak. Tu, hak tu je lah yang awak ingat pun katanya. Yang lain tu tak ada lah kan. Jangan awak begitu. Tu yang katakan Ramadan itu bulan, Rejab itu bulan persediaan, kata salafus soleh. Tuan-tuan nak banyak puasa, banyak. Walaupun adalah sebahagian dalam kitab sebut janganlah kita khusus hari-hari. Walaupun ada sebenarnya fadilat tertentu apa semua. Tapi tak apalah. Tak. Yang pentingnya bulan Ramadan kita buat, bulan Rejab kita buat persediaan dengan puasanya, dengan sedekahnya, latih dirinya, tahan diri daripada buat maksiat dan sebagainya. Untuk kita bersedia masuk ke Syaban dan juga lepas tu masuk ke dalam bulan Ramadan. Persediaan, kan? Itu orang kata persediaan. Itu panjanglah cerita pasal Rejab. Dan katanya lagi sikit ya. Yang pertama Islam pada anggota tubuh. Dan yang keduanya iman dalam hati. Dan yang ketiganya ihsan pada keduanya. Dan Islam itu bersifat zahir, iman itu bersifat batin. Ihsan itu adalah intipati keduanya. Nampak? Islam tu pada anggota tubuh, semayang, nampak perbuatan semayang. Puasa, nampak perbuatan dia puasa, letih puasa tu. Sedekah, zakat, nampak dia keluar zakat. Haji, nampak dia pergi haji. Iman adalah hati, tak ada siapa tahu. Tak, benda hak duk jazam dalam hati ni, hak tu kita dah bahas dah. Ihsan ni menggabungkan dua-duanya, iaitu menguatkan lagi. Dan katanya katanya pula, dan Islam bersifat zahir. Zahir nampak luaran. Iman itu bersifat batin, dalaman. Dan ihsan itu adalah intipati keduanya. Dan ia yakni ihsan adalah puncak iman dan Islam. Apa dia puncak kepada ihsan tadi yang kita sebut? Yang kedua tadi, taqarrub ila Allah. Puncak kepada ihsan ialah, iaitu saat kedua-duanya bersatu, maka kedua-duanya membentuk ihsan. Apa dia ihsan? Aku buat semua amalan kerja buat aku ini, kerana aku adalah hamba Allah Tuhan aku, maka aku tak ada berhajat pada apa-apa daripada Tuhan aku, melainkan kerana status aku hamba. Aku buat ni. Aku hamba Allah, aku buat je lah. Puasa, semayang, zakat. Hei, pahala syurga, neraka, Tuhan nak letak aku kat mana? Tu hai dia. Sebab aku hamba. Apa saja Tuhan aku beri, aku ikut. Apa suruh je Tuhan aku suruh, aku buat. Nak? Dia nak bagi apa, tak nak bagi, itu hak dia. Dah nama pun hamba. Ini ihsan paling tinggi. Tak tahulah aku ada di kalangan kita Robi tu. Kenapa mereka rajin puasa sunat? Dah Allah Ta'ala suruh kita banyak puasa, puasa je lah. Soal banyak cerita. Aku ada Robi tu. Banyaknya kita jawab, sebab nak pahala. Udah lah. Kenapa? Awak nak rasa amalan taqarrub ilallah. Jadilah. Yang penting kita ada amalan kita dan kita ada usaha kita. Ya. Tidak dia takut itu je. Kan? Ni ngaji lama dah, semayang ba'diyah isyak tak buat juga. Tak orang jadi ke dah. Contoh. Orang semayang ba'diyah qabliyah nahin, japoh tak ajak. Yalah katanya. Kita balik rumah je dah semayang. Banyak pahalanya weh, katanya dah. Takkan haru je ni apa ni? Kan? Ngaji lama dah. Kena tambah bagi banyak. Kan? Biar cukup. Qabliyah, ba'diyah jangan tinggal. Dah lah kita ni kurang ramai. Ya. Itu adalah sebahagian daripada apa yang kita kena kerja dan kita lakukan. Wallahu a'lam bis-shawab. InsyaAllah nanti kita sambung pada kuliah yang akan datang. Iaitu beliau berkata lagi. Itu kata Imam Abdullah ibn Alwi Al-Haddad rahimahullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allimna rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qurrata lana fid dinina wa alaqtu zakat. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum